الحمد لله القائل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. Maksudnya, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tentang perniagaan dalam Islam. Perniagaan adalah merupakan suatu kerjaya yang mulia dan dianjurkan oleh Islam kepada umat manusia. Perniagaan bukan sahaja merupakan amalan sunnah, bahkan ianya merupakan kegiatan muamalah yang menjadi fardu kifayah di kalangan umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibacakan di awal khutbah tadi dalam surah An-Nur ayat 37 yang bermaksud, ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perniagaan yang mulia adalah merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan usahanya sendiri, yang bertujuan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Islam menjanjikan keuntungan kepada mereka yang berniaga, dengan syarat perniagaan itu mesti disulami dengan usaha yang bersungguh-sungguh dan berlandaskan asas-asas muamalah Islam. Para peniaga perlu bersedia menghadapi segala bentuk ujian dalam menjalankan sesuatu perniagaan, kerana ada masanya peniaga akan memperolehi keuntungan dan ada masanya akan menghadapi kerugian. Oleh itu, para peniaga hendaklah sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menentukan rezeki kepada hamba-Nya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya berkenaan sesuatu pekerjaan yang paling mulia. Lantas baginda bersabda yang maksudnya, pekerjaan tersebut adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan usahanya sendiri dan jual beli yang mabrur, yakni diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memurniakan kelebihan dan keuntungan kepada para peniaga yang jujur dan amanah, bersama dengan para anbiya, as-sadiqin dan syuhada di akhirat kelak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi
bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, sesungguhnya ahli perniagaan yang jujur lagi amanah akan bersama-sama para nabi, kumpulan orang yang jujur dan para syuhada di hari kebangkitan. Riwayat Imam Tirmidzi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, namun begitu, dalam menjalankan urusan niaga ini, terdapat di kalangan para peniaga yang terlalu gairah untuk mencari keuntungan semata-mata, sehingga kan mereka cenderung berjual beli tanpa berlandaskan syariat Islam. Mereka mahu meraih keuntungan berlipat ganda dengan cepat dan mengambil kesempatan menaikkan harga barangan keperluan yang akhirnya akan membebankan para pengguna. Ada juga para peniaga yang cuba mengaburi mata pelanggan dengan pelbagai elak, seperti mengurangkan kadar timbangan dan sukatan. Sesungguhnya perbuatan seumpama ini adalah dilarang dan tercela di dalam Islam. Apakah nilainya untung berjuta-juta hasil daripada menipu dan memperdaya pelanggan? Adakah ini rezeki yang akan kita bawa menghadapi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Maksudnya, kecelakaan besar bagi orang yang curang, yakni menipu dalam timbangan dan sukatan, iaitu apabila mereka menerima sukatan daripada orang lain, mereka meminta dipenuhi, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru langkah yang terbaik bagi para peniaga ialah dengan mengikut teras perniagaan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Para peniaga perlu mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan sesuatu perniagaan. Semua jenis perniagaan hendaklah tidak bercanggah dengan hukum syarak. Para peniaga hendaklah bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki bukannya bergantung kepada peniaga perkara yang menyesatkan, seperti tangkal, sihir dan lain-lain yang boleh menjerumus diri kepada perbuatan syirik. Selain daripada itu, sifat kejujuran, amanah dan adil adalah menjadi kunci kejayaan dalam perniagaan. Para peniaga perlu mengelak diri dari melakukan penindasan terhadap para peniaga yang lain dengan cara menguasai barangan di pasaran. Para peniaga dan pekerja hendaklah sentiasa mengamalkan akhlak Islam, seperti menutup aurat, elakkan pergaulan bebas, dan yang paling penting menunaikan kewajipan solat untuk menambahkan kerabaan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para peniaga juga hendaklah sentiasa menginfakkan sebahagian hartanya dengan melaksanakan kewajipan zakat bagi membantu golongan yang kurang bernasib baik dan golongan yang memerlukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 29 dan 30 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan salat serta menginfakkan sebahagian dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara tersembunyi atau secara terang-terangan, mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan mereka dari melimpah kurniaannya. Justru mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru para jemaah sekalian, marilah kita melibatkan diri dalam perniagaan dan menyokong barang-barangan keluaran umat Islam bagi meningkatkan ekonomi umat Islam. Ini adalah kerana perniagaan merupakan salah satu pekerjaan yang digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merupakan ahli perniagaan dan menjadi tokoh perniagaan yang terkenal dan disegani. Elakkan diri menjadi muslim yang menganggur dan meminta-minta. Semoga usaha kita akan sentiasa mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah,
yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin ويا نجاة التائبين آمين يا موفق الطائعين وبنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر.